pada hari ini, hari Jumaat pagi yang barakah ini, untuk kita berkongsi dalam program Sembang-Sembang SMB. Saya Muhammad Zakir Jalwi, menikah moderator anda, dan pada hari ini tuan-tuan, topik yang menarik yang kita kongsikan iaitu Buy Now Pay Later, peringkasnya BNPL, pemudah ataupun penjerat hutang. Baiklah. Sebelum disilahkan pada penceramah, sedikit maklumat kita yang berceramah. Pertama kita adalah Encik Muhammad Nur Amin Muhammad Syukri, bukan Islamic Financial Planner, IFP. Beliau merupakan pengasas RGE Consultancy yang berhad dan cukup berpengalaman dalam takaful industri dan juga unit amanah. Yang paling pentingnya logat itu, Encik Nur Amin ni berasal daripada orang utara Al-Ustaz Kedah. Baiklah. Sebelum kita pergi ke tajuk yang menarik ini, akan dikongsikan oleh Cik Nur Amin, Buy Now Pay Later, pemudah atau penjerat hutang. Mari kita saksikan video ini terlebih dahulu. Silakan. Duit yang banyak ni bukanlah boleh menghilangkan masalah kita. Baik. Tapi insya-Allah pada zaman COVID-19 ni 95% masalah kita mampu selesaikan dengan duit. Duit banyak memang tak boleh bawa mati, tuan. Baik. Tapi kalau tak ada duit, zaman sekarang rasa setengah mati. Rasa hampir nak mati. Tambah-tambah moratorium nak habis dah. Bulan depan kita dah kena, Oktober kita dah kena start bayar loan kita balik. So advice saya, always an investment in knowledge always pays the best dividend. Sebab apa? Duit memang tak boleh beli kasih sayang, tapi kasih sayang boleh hilang tanpa duit. Baik. Duit tak boleh beli kebijaksanaan, tapi nak ada ilmu pada zaman sekarang, kita kena ada duit. Okey. So duit bukanlah segala-galanya, segala-galanya memerlukan duit, rancang keuangan dan tambah ilmu keuangan. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 한 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 큰 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해
Hidup kita ni di antara huruf B dan juga huruf D. B birth, kita dilahirkan, manakala D adalah death, kematian. Ya. Di tengah-tengah antara huruf B dan juga huruf D ada satu huruf yang paling penting, which is huruf C. C adalah choice. Okay, hidup kita, pilihan kita. Dan hari ni kalau kita tengok, yang membezakan orang berjaya dan gagal dalam dunia ni adalah keputusan untuk membuat pilihan. Masya Allah. Orang yang bijak belajar daripada kegagalan, pengalaman diri sendiri, manakala orang yang bijak sana belajar daripada pengalaman orang lain supaya dia tak buat silap, dia tak langgar dinding. Duit yang Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir ke dalam webinar Sembang-Sembang ASNB. So jutaan terima kasih saya nak ucapkan kepada kita punya moderator MC hebat kita, Tuan Zaki. Okay, alright. So dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada ASNB kerana sudi menjemput saya, dan yang paling penting terima kasih kepada 166 peserta yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita dalam raudah kebun syurga Allah, kita dalam majlis ilmu, dan insyaAllah saya doakan, kita doakan kita sama-sama dilindungi oleh sayap malaikat. And investment in knowledge always pays the best dividend. So, untuk tajuk kita pada hari ini adalah Buy Now, Pay Later. Untuk kita dapat sedikit idea apakah benda Buy Now, Pay Later tu, so why not kita layan dulu video daripada pihak ASNB berkaitan Buy Now, Pay Later. Dipersilakan tuan. Okay, alright, tuan-tuan puan semua, sebelum kita lanjutkan kita punya kupasan berkaitan Buy Now Pay Later ni, BNPL ni, so ada 3 syarat tuan-tuan puan yang untuk kita maksimumkan perkongsian kita pada hari ini. So syarat yang pertama adalah saya nak pinjam kata-kata daripada Saidina Ali karamallahu wajhah. Saidina Ali kata apa? Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi jauh lebih penting, lihatlah apa yang nak disampaikan. Jangan tengok saya tuan-tuan puan, lama-lama saya ni suami orang, okey? Anak dah 3, tapi tengok kepada kupasan ataupun isi yang saya nak share pada pagi ni. Dan syarat yang kedua tuan-tuan puan, saya nak pinjam kata-kata daripada imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti tewas dengan seorang yang jahil. InsyaAllah tuan-tuan puan, hari ini kalau Allah izinkan saya pada pagi ni, saya akan bercakap atas ilmu saya akan bercakap atas pengalaman saya, dan saya akan bercakap atas bukti saya. I'm not a motivator, but I'm achievers. I provide sort of knowledge through experience tuan-tuan. So kalau anda ada soalan, okey, boleh komen dekat bahagian chat. Hai Abang Amin. Ya, hai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syarat yang ketiga tuan-tuan puan, saya nak pinjam kata-kata daripada salah seorang guru saya, Datuk Dr. Fazilah Kamsah, kata apa? Ni untuk tujuan supaya kita punya perkongsian pada pagi ni, dia punya outcome dia maksimum. Datuk Dr. Fazilah Kamsah dia kata apa? Hari ni apa yang kita dengar, kita lupa. Alright, apa yang kita dengar, kita lupa. Apa yang kita lihat, kita ingat. Dan apa yang kita buat,
insya-Allah kita akan faham. So untuk outcome yang maksimum, saya mungkin akan minta tuan-tuan puan tulis dekat bahagian chat supaya tuan-tuan puan dapat lebih kefahaman. Boleh ke boleh tuan-tuan puan ya? Alright, so kita bermula topik yang saya diberi mandat, diberi authority, diberi keabsahan untuk mengulas pada pagi ni. Tajuk dia sangat menarik daripada pihak ASNB, Buy Now Pay Later. Kalau kita tengok tuan-tuan puan semua, dia dah jadi macam satu viral tau, satu trending. Kaedah bayaran Buy Now Pay Later ni, dia dah sama popular macam e-wallet, dia dah sama popular macam kita pakai debit card, dia dah sama popular macam kita pakai credit card untuk berbelanja. So, dan kita nampak seller-seller, penjual-penjual, dia leverage, dia menggunakan kaedah bayaran yang terbaru ni untuk melariskan lagi dia punya jualan. Especially seller-seller, penjual-penjual yang menjual barangan elektrik, yang jual package kecantikan, dia banyak menggunakan Buy Now Pay Later ni lah. Alright. So, kaedah ni dikatakan lebih selamat berbanding tunai sebab dia merupakan bayaran ansuran dan menyebabkan consumer, pengguna macam kita ni tuan-tuan puan, dia tak berfikir panjang. Kalau kita beli tunai mungkin 900 harga barang tu. Tapi kalau kita guna Buy Now Pay Later ni, kita hanya perlu bayar 300 je dulu. So menyebabkan kita as a consumer ni, sebagai pembeli ni tuan-tuan puan, kita tak berfikir panjang, kita terus beli. Tu dia punya mukadimah. Sekarang boleh follow tuan-tuan. Kalau boleh follow, komen sikit. Boleh tuan-tuan. Saya takut saya shock sendiri. Sebab webinar ni dia bahaya sikit. Dia okay? Alright, boleh. Alright, thank you Tuan Akmal. Jin, okay, thank you for your response. Okay, ini banyak boleh menang lucky draw ni. Okay, yang mana yang komen? Nanti saya kautim sikit dengan Cik Zaki. Okay, so sekarang kita nak pergi tengok apa benda lah Buy Now Pay Later ni dan macam mana dia berfungsi. Dan kalau tuan-tuan ada soalan, boleh tanya. InsyaAllah saya akan berhenti, saya akan pick up you punya soalan, tapi berkaitan dengan topik kita ni lah. Jangan pula tanya, Cik Amin dah kahwin berapa orang? Itu dia luar topik. Alright? Tanya berkaitan soalan ni. So kalau secara ringkasnya, Buy Now Pay Later ni, dia hampir sama macam personal loan, pinjaman peribadi. Di mana kita pinjam, tapi untuk personal loan, kita pinjam, terpulang pada kita nak buat apa. Tapi yang ni dia bagi pinjaman, dia bayar in advance untuk kita, untuk beli produk ataupun services. Dan bayaran balik dia secara berperingkat. Okay, normally ada 3 bulan ke 6 bulan. So ada yang tanya, BNPL ni ada interest ke bayar? Sabar tuan, sabar. Tu next slide. Okay, memang excited kan topik ni. Alright. So dia macam personal loan. Okay, dia bayar balik secara ansuran. So secara ringkasnya kalau kita tengok dekat sini, saya boleh bagi tahu Buy Now Pay Later ni adalah pembayaran berperingkat. Maksudnya katalah kita beli satu produk tu RM900. Dia boleh bayar 3 bulan ke 6 bulan. Bergantung platform Buy Now Pay Later punya services. Dan kalau kita tengok pembayaran ni juga, dia normally dia akan charge untuk bayaran pertama tu on the spot. Contoh harga RM900, 300 kita kena bayar waktu kita purchase, waktu kita beli. Balance lagi 600 kita akan bayar pada bulan kedua dan juga bulan ketiga. Okay. So, kalau tuan-tuan tengok seterusnya, saya nak menjawab soalan tadi. Soalan daripada Cik Muhammad tadi. Ada interest tak? Okay. Dia zero interest. Yang ni yang menarik ni. Yang ni yang menyebabkan pengguna macam kita ni, dia rasa apa? Dia rasa dilema. Nak beli tak nak beli? Nak beli ke tak nak beli? Belilah. Okay. So yang ketiga tuan-tuan semua, dia punya salah satu lagi features dia adalah dia ada charge lewat bayar. Seandainya kita terlewat bayar, maksudnya contoh ansuran kita pada 15 hari bulan, okay? Tetapi kita bayar pada 20 ataupun hujung bulan. So dia ada charge lewat bayar. So secara ringkasnya, apa tu Buy Now Pay Later? Dia ada 3 features. Features yang pertama adalah dia pembayaran berperingkat, okay, antara 3 bulan ke 6 bulan. Saya tengok platform BNPL ni,
Yang saya jumpa sekarang ni majoriti 3 bulan ke 6 bulan. Belum lagi jumpa yang lebih pada 6 bulan lah. Kalau ada, insya-Allah nanti kita akan update. Yang kedua features dia adalah 0% interest. Kalau kita bayar on time, tak ada interest. Okay. So maksudnya macam 900 bahagi 3 bulan, sebulan jatuh 300, tak ada interest. Dan macam mana BNPL ni dia buat duit? Bila mana kita lewat bayar. Dia sama macam loan-loan lain. Bila mana kita lewat bayar, kita akan dikenakan charge. Oh, Shopee 18 bulan tuan. Thank you for info. Okay, alright. Okay, thank you Tuan Kamrul Zaman untuk info Shopee 18 bulan. Okay, so kita nak tengok macam mana dia berfungsi pula. Tadi kita dah tahu apa tu buy now pay later. Sekarang kita nak tengok macam mana sistem ni berfungsi. Saya bagi contoh Saya bagi contoh yang popular lah, yang saya selalu come across, yang saya selalu dapat godaan, okey, yang saya selalu tengok iklan dia daripada Atome. Okey, contoh katalah saya nak beli mug ni. Mug ni boleh nampak Oh, tak apa boleh nampak. Okey, katalah ni mug ni, katalah contoh harga dia RM300. Mug eksklusif punya. Alright. So bila saya pilih, lepas saya dah pilih produk ataupun services yang saya nak, saya boleh pilih platform buy now pay later yang saya suka. Dalam senario ni, katalah saya pilih Atome. So bila saya pilih Atome, so saya kena bayar untuk yang ansuran yang pertama on the spot, okey, RM100 tu. Manakala kemudian pula untuk bayaran kedua, ketiga, saya terpaksa key in detail saya. Termasuk detail macam nama, IC, butiran bank dan sebagainya. So, yang kedua, stage yang kedua, bila saya dah pilih platform buy now pay later, stage yang kedua adalah platform buy now pay later tadi. Contoh macam kes saya adalah Atome tadi. Once dia approve permohonan saya, Atome akan bayar penuh RM900 ni kepada seller. Okey. Dan stage yang ketiga, saya kena bayar ansuran bulan kedua dan bulan ketiga kepada Atome. So maksimum bayaran kalau kita tengok antara 3 bulan ke 6 bulan. So setakat sekarang ada apa-apa soalan tak? Nak tanya berkaitan apa dan macam mana buy now pay later berfungsi ni. Kalau semua clear, komen dekat bahagian chat clear sikit supaya kita on the same page tuan-tuan. Okay. Sebab nanti tuan puan kena jawab soalan pop quiz, dia memang related dengan slide-slide yang saya share. Loud and clear. Thank you tuan. Alright. So energy lain macam kita punya participant hari ni hampir 208 orang. Okay. Alright. So next kita nak pergi tengok baik dan buruk buy now pay later ni. So kalau tuan puan tengok, kebaikan yang pertama sekali buy now pay later ni adalah yang pertama sekali adalah dia 0% interest, tak ada faedah. Okey, tu kebaikan yang pertama. So kita tak memerlukan membayar ekstra. So kalau kita beli harga 900, so kita akan bayar 900 kalau mana kita bayar on time. Okey. Alright. Yang kedua tuan-tuan puan, kita tak perlu kebaikan yang kedua, kita tak perlu skor kredit yang baik. Yang ni saya nak kupas sikit. Ya betul puan. Setiap benda mesti ada pro and con dia, saya setuju. So sekarang kita nak tengok pro dulu, buy now pay later. Yang kedua adalah dia tak perlukan skor kredit yang baik. Contoh, macam saya nak beli iPad, okay, untuk tugasan. Kalau saya pakai kad kredit, saya kena apply kad kredit dulu. Bila mana saya nak apply kad kredit, bank akan tengok. Contoh, kalau bank tengok saya ni baru kerja, tak ada record apa dengan bank, so bank susah nak luluskan kad kredit ataupun personal loan. Yang kedua, pihak bank dia nak bagi credit card ataupun personal loan, dia akan tengok kita punya DSR, debt service ratio. Oh, dia punya komitmen ni mengatasi daripada dia punya income. So kita tak boleh bagi credit card ataupun personal loan. Ada experience tak tuan-tuan? Apply credit card ataupun apply personal loan, bank reject sebab skor kredit tak bagus. Seterusnya, kita apply credit card, kita nak beli benda penting ni, iPad ataupun laptop untuk anak-anak kita yang belajar kat universiti ni. Tapi bank rejected sebab apa? Kita punya secret tak cantik. Kita bayar tu culas bayar. Naik angka 2, naik angka 3. So, itu adalah keburukan
pinjaman peribadi dan juga credit card in term of score credit. Tetapi untuk platform buy now pay later ni kebanyakan dia tak tengok score kredit kita. Andai kata DSR kita burst ataupun CTOS kita tak cantik pun, alright, dia approve kita punya permohonan. Ada baru kerja mohon kad kredit kena reject. Betul tuan, okey? Betul. Alright, sebab tu kelebihan dia adalah dia tak tengok skor kredit kita. Okey, kelebihan yang ketiga, kebaikan yang ketiga adalah dia ringankan komitmen kita. Contoh, saya bagi contoh dapat gaji, saya dapat income, dapat commission, gaji ke income ke commission, saya dah bayar dah saya punya komitmen. Tiba-tiba berlaku emergency, peti ais dekat rumah ni rosak. Peti ais bukan murah-murah tuan-tuan, okey? Duit dah bayar dah. Tambah pula kebetulan time tu bulan 3. Bulan 3 kan anak sekolah start masuk kan. Okey, contoh, kena bayar 3 orang anak punya yuran, katalah 5,000. Duit dah habis dah ni. Okey? So apa saving kita tak nak kacau dana kecemasan kita. So apa yang kita boleh buat adalah okey, katalah peti ais tu harga 3,000 contoh nak bagi senang kira. So kalau saya nak keluarkan 3,000 serentak dia rasa berat tuan-tuan. Tapi peti ais tu mustahak. Kalau tak beli tuan-tuan busuk habis makanan. So apa yang saya boleh buat? Saya ada satu lagi pilihan selain credit card adalah saya menggunakan buy now pay later. Saya bayar dulu 1,000, lagi bulan kedua, bulan ketiga, balance lagi 2,000 tu saya boleh tarik sampai 6 bulan. So dia meringankan komitmen kita. Okey, soalan saya tengok soalan sini. Apakah Jin tanya, apakah perbezaan buy now pay later dengan pembiayaan ansuran yang dibeli oleh credit card? Macam Ion Credit ataupun Courts Mammoth, dia punya perbezaan yang utama dia, Jin, adalah yang dekat Ion dan juga Courts Mammoth, dia punya interest tinggi. Yang ni zero interest. Itu keutamaan yang paling kita nampak. Boleh ya, Jin? Harap menjawab soalan. Okey, insyaAllah. Okey, selamat ke maklumat yang kita simpan di BNPL? Yes, dia selamat sebab sekarang ni semua ada PDPA, Privacy Data Act. So kalau pihak BNPL ni dia hebohkan ataupun dia salurkan maklumat kita kepada pihak-pihak yang tak sepatutnya, kita boleh bawa ke mahkamah. Okey, sebab memang ada akta, okey, PDPA. Alright, so tu baru kebaikan. Sekarang kita nak tengok pula in term of keburukan buy now pay later. Of course setiap kaedah pembayaran ni dia ada yang baik, dia ada yang buruk. Okey. Keburukan yang pertama, charge lewat dia tinggi tuan-puan. Berapa? Kejap lagi kita tengok sebab buy now pay later punya platform ni, setiap platform dia berbeza dia punya charge lewat dia. Okey, saya nampak ada soalan lagi. Okey, alright. So yang kedua problem dia yang bagi saya yang paling problem buy now pay later ni adalah dia menyebabkan kita ketagihan. Dia macam orang yang ada credit card lah. So dia jumpa je barang dia swipe, dia jumpa je barang dia swipe, dia jumpa je barang dia swipe. Dan ni kalau pakai buy now pay later ni, dia jumpa je barang sebab dia kena bayar yang upfront saja. Lagi balance tu 2/3 tu dia boleh bayar antara 3 bulan ke 6 bulan. So menyebabkan dia ketagihan untuk berbelanja. Okey, yang saya nampak bukan setakat pada tuan-puan semua, saya nampak wife saya sendiri pun. Okey, waktu pandemik asal nampak aja promo-promo kat Shopee ke apa ke, dia terus nak beli. Cuma time tu dia beli cash lah. Cuma dia punya ketagihan tu ada. Yes, tak habis bayar barang sampai dah. Problem dia kita nak kena tanggung hutang selepas tu. Sebab tu saya suka Will Smith punya quotes. Dia kata apa? Sebenarnya manusia ni tuan-puan, dia tak ada masalah keuangan sebenarnya. Masalah manusia ni adalah apa? Semua manusia ni tak ada masalah keuangan sebetul-betulnya. Yang ada adalah masalah apa? Masalah emosi. Masalah untuk kita kawal emosi, kita tak boleh tengok orang lain lebih pada kita. Sebab tu Will Smith dia kata apa? We buy things that we do not need to impress people who do not care. Kita beli barang-barang yang kadang-kadang, contoh yang kita tak perlukan pun. Sebab apa? Sebab nak impress, nak show off, nak tunjuk kepada orang-orang sekeliling kita yang sebenarnya diorang pun tak kisah pun kalau kita pakai benda tu. Okey. So tu yang kita boleh sentuh sikit pasal ketagihan. Dan of course
dia menyebabkan skor kredit kita terjejas. Bila mana kita beli, kita tak bayar on time, kita lewat bayar. So pihak buy now pay later punya platform ni, dia akan hantar kita punya skor kredit ni kepada pihak berwajib, okay, yang rekodkan data kita ke Sikris dan juga Sitos. So isu dia adalah menyebabkan apa? Bila mana kita betul-betul memerlukan nak beli rumah, nak beli kereta, nak buat kredit card, nak buat personal loan, menyebabkan skor kredit kita terjejas dan loan yang kita nak apply yang mustahak tadi tak approve. Macam mana nak check skor kredit ni ya? Boleh pergi dekat bank negara, cawangan-cawangan bank negara. Kita boleh pergi dekat machine. Pergi kat machine, kita boleh macam saya ada pengalaman pergi kat bank negara dekat dengan apa masjid negara tu, area-area masjid negara tu, walk in je dekat situ, cakap nak print apa Sikris report. Ataupun sekarang ada Sitos online, Sikris online. Boleh bayar. Harga lebih kurang antara RM20 ke RM30. Bagi saya berbaloi lah daripada kita nak pergi cawangan bank negara nak korbankan masa, tenaga dan juga wang ringgit. Okey. Ya, dalam Touch and Go apps. Thank you Tan untuk jawapan. Alright. Bagaimana jika seseorang tidak membayar langsung payment kedua dan ketiga? Masuk ke Sikris dan berapa limit maksimum boleh beli barang? Itu kita akan tengok slide yang seterusnya tuan. Kita kena simpan sikit. Save the best for the last. Okay. Alright. So next. Ni saya nak share dengan tuan-tuan puan senarai platform buy now pay later yang berdaftar di Malaysia ni. So ni yang latest yang saya dapat lah. Mungkin lepas ni akan ada pertambahan. So kalau kita tengok yang pertama sekali Atome. Saya selalu jumpa iklan Atome masuk ke dalam email saya. Tak tahulah mungkin sebelum ni saya tertekan ke. Okay. Dia punya tempoh pembayaran based on dalam data yang saya dapat ni, dia boleh tarik maksimum 3 bulan. Fee pemprosesan ni tuan-tuan kena tekankan, tuan-tuan kena fokus untuk fee pemprosesan dan juga charge pembayaran lewat, sebab dia akan relate dengan slide, the next slide berkaitan hukum. Okey. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini, charge pembayaran lewat untuk Atome RM30 bagi setiap pembayaran lewat. Maksimum RM60 bagi setiap pembelian. Maksudnya kat sini Atome dia dah state. Okey, dia dah state dekat sini kalau lewat RM30 dan maksimum setakat RM60. Dia tak boleh charge lebih daripada situ. Okey. Yang kedua, platform buy now pay later yang kedua adalah Fave Pay Later. Tuan-puan familiar tak? Fave Pay Later ni. Kalau siapa pernah guna boleh komen I sikit. Maybe dia boleh share juga dia punya experience kat sini dengan kawan-kawan kita. Okey. So dia punya tempoh pembayaran pun maksimum 3 bulan. Fee pemprosesan 0% dan dia punya charge pembayaran lewat dekat sini 1.5% daripada outstanding setiap pembayaran lewat tu. Maksudnya dia akan menyebabkan compounding. Alright. Okey. Yang ni yang kita nak kena highlight ni. Yang seterusnya platform MYIOU. Dia punya tempoh pembayaran balik, dia ada option 2 bulan, 3 bulan dan juga 6 bulan. Fee pemprosesan dia tuan-tuan 0%. Manakala charge pembayaran lewat RM5 ataupun 1% dari jumlah tunggakan bagi setiap pembayaran lewat mengikut yang lebih tinggi. So dia tengoklah kalau 1% tu lagi tinggi, so dia akan kenakan 1% tu. Alright. Manakala satu lagi platform, platform ni pun saya pun jarang jumpa ni. Holah, mungkin dia tak berapa famous, okay, tapi ada. Holah 3 bulan, tempoh pembayaran maksimum dia dan dia juga 0%. Dia punya charge pembayaran lewat RM7.50 hingga RM75 bagi setiap pembayaran lewat. Tadi ada yang tanya soalan kan, berapa charge kan? So, pay later 4 bulan, 0%, dan RM10 bagi setiap 7 hari tanpa pembayaran. So kita katalah kita punya due date 10 hari bulan. So 17 hari bulan. Lepas 17 hari bulan pun dia dia tak bayar juga. So dia kena charge lewat bayar RM10 lah. Okey, setiap 7 hari. Okey. Dan ni pay later oleh Grab. Saya rasa ramai yang pakai Grab. Alright. Bayar pada bulan yang berikutnya atau 4 bulan.
So 0% juga, maksimum RM30 untuk setiap pembelian, hanya untuk kaedah pembayaran ansuran saja. So kalau tuan-tuan tengok, Atome dengan pay later oleh Grab ni, kita dah tahu dah RM30. Okay, dan maksimum Atome RM60. Alright. Yang ni sekejap kita akan tengok kat bab hukum, dan saya tengok daripada majlis fatwa wilayah persekutuan. Dia ada sentuh, dia ada ulas berkaitan SP later oleh Shopee ni. Tuan-puan tengok tempoh bayaran dia 2 bulan, 3 bulan ataupun 6 bulan. Tapi daripada banyak-banyak ni, SP later oleh Shopee ni dia charge fee pemprosesan 1.25% sebulan dari jumlah penuh pembayaran. So sama ada boleh ke tak boleh dari segi hukum, nanti kita akan tengok. Alright. So yang seterusnya tuan-puan adalah charge pembayaran lewat. Kalau lewat 1.5%. So dia lebih kurang macam pay later ni. Dan split maksimum 3 bulan. Okey. Okey. Fee pemprosesan 0%, charge pembayaran lewat kosong. Buy now pay later dia tak detect jika pemohon meninggal dunia, akaun masih aktif macam mana. So kalau tanya saya in term of kalau hutang bila mana berkaitan harta pusaka kan, so waris dia kena settlekan. Cuma problem dia, adakah waris tahu yang si mati tu ada berhutang dengan buy now pay later punya platform. So ni senarai buy now pay later. Okay, so sekarang tuan-puan kita nak tengok dulu tips sebelum kita nak gunakan buy now pay later. So buy now pay later ni adalah salah satu lagi alternatif kaedah pembayaran yang kita boleh gunakan untuk beli produk ataupun services selain daripada credit card, debit card, e-wallet yang memang tengah trending. Cuma tips dia untuk selamat tuan-puan, pertama sekali tolong teliti terma dan syarat dulu. Setiap platform ni, buy now pay later ni, dia punya term and condition dia berbeza. So kalau kita nak hurai satu-satu platform tuan-puan, dia ambil masa yang sangat panjang. So tuan-puan boleh pilih platform yang tuan-puan favorite yang selalu guna, dan tuan-puan tengok dulu, go through dulu dia punya terma dan syarat. Tu tips yang pertama. Tips yang kedua tuan-puan, jangan berbelanja melebihi kemampuan. Alright, sama juga macam credit card, jangan berbelanja melebihi kemampuan. So kita kena ukur badan sendiri. Sebab at last yang nak bayar nanti adalah kita. Okay, so yang ketiga tuan-tuan, kita kena fahami dia punya skor kredit. Okay, kita kena tengok kita punya, sebab ada buy now pay later ni yang dia tak kisah pasal skor kredit. Ada platform yang dia akan access, dia akan go through kita punya skor kredit. Tapi kebanyakannya dia tak kisah berkaitan skor kredit. Okey, yang keempat, yang ni yang saya nak highlight tuan-tuan. Yang ni yang penting. Yang tuan-tuan mungkin waktu beli tu seronok, tapi waktu nak bayar nanti tuan-tuan akan rasa derita. Sebab tu tuan-tuan kena semak kadar pembayaran charge lewat. Tadi saya dah tunjuk summary, tuan-tuan boleh pilih. Ada yang dia dah maksimum RM30, ada yang maksimum RM60, ada yang dia letak 1.5% daripada outstanding. Yang tu yang bahaya. Sebab dia boleh compounding, dia boleh berganda, dia boleh berganda. Okey. Dan yang kelima, make sure kita boleh buat bayaran on time. Kalau kita penuhi kelima-lima ni, dan tuan-tuan boleh berbelanja menggunakan buy now pay later ni dengan tenang. Kalau salah satu tak lengkap tuan-puan, advice saya tuan-puan, jangan guna buy now pay later. Takut apa? Takut dia menjerat kita. Okey, adakah buy now pay later jika tak dibayar akan pergi ke insolvency? So kalau tuan-puan tengok, nak pergi ke insolvency ni pun bukan senang. Dia ada dia punya had-had. Kalau tak silap saya, dia dah naikkan ke, kalau kita berhutang tak boleh bayar dalam RM50,000 kalau tak silap saya, okey. Yang latest. So dan tengah dalam perbincangan untuk naikkan lagi lepas pandemik. Okay, so kalau buy now pay later ni dia tak adalah kita boleh buat pembelian yang sampai puluh-puluh ribu. Saya rasa masih lagi bawah pada 10,000 yang saya jumpa kebanyakannya. So
Sekarang 100,000. Thank you Jin, maklumat. Sebab tu apa saya ingat-ingat lupa. So dulu 50,000, sekarang dia dah naikkan untuk kita masuk insolvency, masuk akta kebankrapan ni, dia dah pergi sampai 100,000. So kalau kita pinjam, kita buat buy now pay later, kita hutang 2,000 kan, tak boleh bayar, dan of course tak ada hutang-hutang lain yang mencukupkan 100,000, tak sampai level insolvency lah. Okay, just maybe kita boleh pergi jumpa AKPK, kita mohon AKPK. Alright, so tu untuk tahap yang ekstrim. Saya tak galak-galak kalau tuan-puan tak sampai tahap ekstrim tu. Okay, so next, so patut ataupun tak patut kita guna buy now pay later ni? So dekat sini saya nak gariskan tiga saja perkara yang di mana kita rasa patut kalau kita nak guna buy now pay later ni. Yang pertama sekali, kita patut guna buy now pay later ni kalau kita boleh bayar on time. Tapi kalau loan sebelum ni pun kita bayar culas, saya nak memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, minta lupakan berkaitan buy now pay later. Sebab apa? How you do anything is how you do everything. Macam mana kita nak bayar on time buy now pay later ni, sedangkan loan installment yang sebelum ni pun kita culas bayar. Yang mana yang bayar on time, saya tabik spring, then go ahead kalau tuan-puan rasa patut guna. Yang kedua tuan-puan, pembelian untuk tujuan kecemasan. Kalau tak ada kecemasan tuan-puan, bayar cash, senang. Kita bayar dan settle. So tujuan kecemasan ni contoh apa? Macam saya beritahu tadi lah, contoh peti ais rosak, okey. Lepas tu apa, mesin basuh rosak, benda-benda yang emergency. Contoh laptop anak kita untuk dia belajar rosak. Ini adalah pembelian tujuan kecemasan. Tapi kalau kita beli produk ataupun services untuk apa? Untuk spa, untuk tanam rambut kan. Sekarang ni ada yang tanam rambut tu lah. Tu bukan kecemasan tuan-puan. Okey, yang tu kita patut elakkan. Dan yang ketiga tuan-puan patut guna kalau tuan-puan skor kredit tak baik. Bagi tujuan kecemasan. Contoh nak beli laptop, nak beli iPad untuk tujuan kerja. Nak guna kredit card, okay, nak apply kredit card tak lepas. Nak apply personal loan tak lepas. Tapi dengan iPad ataupun laptop tu kita tahu dia boleh generate income kat kita. Dia boleh bantu naikkan kita punya value. Dan tuan-puan boleh guna buy now pay later. So kalau boleh tuan-puan, saya nak minta tuan-puan tolong tulis sikit dekat bahagian chat, sebab apa yang kita dengar kita lupa, apa yang kita lihat kita ingat, dan apa yang kita buat kita faham. So saya nak minta tuan-puan dekat bahagian chat tolong tulis sikit 3 benda ni, bayar tepat, waktu, beli untuk kecemasan, skor kredit tak baik, dekat bahagian chat supaya tuan-puan ingat bila patut tuan-puan guna buy now pay later. Alright. Okay. So, sekarang ni kita nak pergi topik berkaitan apa? Berkaitan hukum sikit. Pertama sekali saya nak disclaimer, yes, saya memang cucu ustaz, okay? Tapi saya bukan ustaz. Alright. So, saya bukanlah pakar ataupun arif dalam bidang agama. Saya hanyalah Islamic Financial Planner, Certified Islamic Financial Planner. So apa yang saya akan share berkaitan hukum ni yang memang dah dikeluarkan fatwa whatsoever. Boleh ha? So kalau kita tengok hukum buy now pay later ni, kita boleh refer balik kepada surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah menghalalkan jual beli, which is berniaga, dan mengharamkan riba. Dan riba ni tuan-tuan, dia termasuk antara dosa-dosa besar. So saya nak kupas sikit berkaitan riba. Sekali lagi saya nak ulang, saya bukanlah ustaz, cuma baru nak start. Okay. So riba ni secara umumnya dia terbahagi kepada 2. Yang pertama kita panggil riba ad-duyun. Riba ad-duyun ni dia melibatkan berkaitan pinjaman dan juga hutang. Manakala satu lagi riba tuan-tuan, dia adalah riba al-buyu. Yang ni melibatkan urusan jual beli barang-barang ribawi, emas, perak. Okay. So untuk fokus buy now pay later ni, kita tak nak tengok riba al-buyu yang berkaitan jual beli tu. Kita nak fokus kepada riba ad-duyun yang melibatkan pinjaman dan juga hutang. So riba ad-duyun ni pula tuan-puan,
kita boleh pecahkan kepada dua. Yang pertama riba al-khad, yang kedua adalah riba jahiliyah. Alright, so dia menarik sikit. Kebetulan pula hari Jumaat hari ni kita kupas pula cerita berkaitan riba. Semoga kita semua yang join ni dapat manfaat, dapat pahala. Okey, di hari yang mulia ni. So kalau tuan-puan tengok kepada riba al-khad ni, riba al-khad ni senang cerita di mana kita take advantage, kita dapat manfaat lebih daripada pinjaman tu. Alright. So contoh macam charge pemprosesan tadi. So dia jadi riba al-khad di mana bila mana kita kenakan manfaat tambahan daripada pinjaman pokok yang kita bagi pinjam tadi. Okey. So contoh dia adalah macam charge pemprosesan tadilah. Saya bagi contoh lagi riba al-khad ni. Contoh saya bagi Cik Zaki pinjam RM100 dan saya kenakan syarat bila Cik Zaki nak bayar nanti Cik Zaki kena bayar RM120. RM20 tu manfaat tambahan tadi daripada pinjaman pokok itu dikira sebagai riba al-khad. Okey. Manakala kita nak sentuh lagi satu adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ni dia adalah charge lewat. Maksudnya contoh, saya kata Cik Zaki hutang RM100 ni, Cik Zaki kena bayar dalam masa 3 bulan. So bila Cik Zaki bayar bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, saya kenakan denda ataupun penalti pada dia. So dia dah jadi riba jahiliyah. Okey. Melainkan kita gunakan takwid. Okey, compensation, pampasan. Macam yang dalam Islamic financing guna tu. Untuk macam kad kredit ataupun pembiayaan Islam tu. Dia charge lewat bayar based on apa? Based on actual cost. Kalau dia terlewat ni, pihak yang menjual tu rugi. Yang tu dibenarkan secara ringkas. Okey. Dan hari ni in term of hukum, tuan-tuan semua, based on senarai ni, apa yang saya boleh bagi tahu, SP letter oleh Shopee ni, Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan, dia dah keluarkan, tuan-tuan boleh Google sekarang, hukum dia haram. Kenapa hukum dia haram? Pertama, dia ada unsur riba al-khad. Di mana, okey, dia ambil manfaat tambahan daripada pinjaman pokok tu. Dia kenakan satu fee pemprosesan 1.25% sebulan dari jumlah penuh pembayaran. Kat sini dah clear dah. Dia jatuh dalam riba al-khad. So yang mana yang menggunakan SP letter oleh Shopee, lepas ni sebab you dah tahu, okey, lepas ni jangan guna. Okey, mampus saya kena saman pula SP letter ni, bukan. Saya bagi tahu dari segi apa yang Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan keluarkan. So kalau tuan-puan tengok yang lain ni, fee pemprosesan 0,00000. Tak ada masalah. Okey. Yang kedua, riba jahiliyah. Okey, Cik Zul Akmal Hakim boleh tengok dekat mana? Boleh Google, tengok hukum buy now pay later Majlis Wilayah Persekutuan. Yang negeri-negeri lain saya tak nampak lagi lah. Okey. Kalau ada tuan bagi tahu. Dia senang je. Bila mana platform-platform ni dia lantik panel syariah, dan panel syariah tu akan nasihatkan supaya buat mengikut syariah compliance. So kalau kita tengok lagi satu isu SP letter oleh Shopee ni, dia ada charge pembayaran lewat. Okay, kalau macam Atome, dia kenakan RM30 based on actual cost. Macam mana nak tahu actual cost ni? Dia tough sikit. Alright, sebab tu saya kata tuan-tuan kena tengok kalau platform-platform ni lantik panel syariah, dan kita sebagai orang awam kita boleh rely on panel syariah tu. Okay. So tapi yang terang lagi bersuluh ni SP letter oleh Shopee. Tadi dah riba al-khad. Yang seterusnya ada riba jahiliyah kat situ. Sebab apa? 1.5% daripada jumlah tunggakan. So contoh, kita hutang RM1,000, kita ada outstanding RM1,000, 1.5 lebih kurang 15%. So bulan depan dia akan jadi apa? RM1,015 kena compound lagi, kena kali lagi dengan 1.5%. Dia berganda. So kalau ikut Majlis Agama Wilayah Persekutuan, alright, so SP letter oleh Shopee ni hukum dia haram. Yang lain saya tak berani nak keluarkan hukum, okey, tapi nampak
macam Atome, okey, macam pay later oleh Grab dia, dan juga Split, yang ni nampak macam memenuhi syariah compliance. Apa-apa pun tuan puan kena refer balik kepada dia punya syariah committee. Macam saya cakap tadi, saya bukanlah ustaz, saya hanya baru nak start. Dan saya ni hanyalah cucu ustaz. Iman tak dapat diwarisi. Okey tuan-tuan. So, kita nak pergi kepada seterusnya. Penutup kita sikit hari ni sebelum kita jawab soalan dari tuan-tuan semua. Andai kata saya ada terlepas. Terima kasih. Puan Siti Rawaidah. Ada letak link kat situ. Isu syariah berkaitan penggunaan Shopee Pay Later. Okay, alright. Yang ni saya berani mention nama Shopee Pay Later sebab Majlis Wilayah Persekutuan sendiri yang keluarkan benda tu. Dia buat sendiri kesimpulan. So bukan saya. Saya base orang yang lagi arif. So sekarang ni kita nak pergi pada penutup. Kita nak tengok comparison Buy Now Pay Later ni dengan kaedah yang lain, personal loan dan juga credit card. So kita dah tengok Buy Now Pay Later tadi. Sekarang kita nak tengok credit card dan personal loan juga. So credit card ni kita beli, kita pinjam untuk beli produk dan juga services. Right? Manakala personal loan ni kita dapat duit lump sum. Kita nak buat apa? Nak beli produk ke, services ke, kita nak melabur ke, kita nak bagi orang pinjam duit ke, terpulang pada kita. Tapi credit card untuk beli pembelian produk ataupun services. Credit card dia sama macam Buy Now Pay Later. Dia beli untuk bayar produk dan services. Personal loan terpulang pada kita nak buat apa. Cuma jangan buat personal loan untuk melabur. Right? So, credit card dia boleh bayar minimum monthly payment. Manakala personal loan dia fix. So, dekat sini Buy Now Pay Later, tadi yang pertama tadi dia dah sama macam Buy Now Pay Later ni dah sama macam credit card. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Buy Now Pay Later ni dia sama macam personal loan. Dia dah ada fixed amount yang kita nak kena bayar monthly. Credit card, dia tak ada fixed amount. Kita kena bayar minimum sahaja. Okay? Cuma keburukan dia, yang kita bayar minimum tu, selebihnya tu dia akan compounding. Okay? So, credit card, dia ada higher interest rate. Okay? Manakala personal loan, dia fixed interest rate. Dan Buy Now Pay Later, 0% interest rate. Di bila mana kita bayar on time. So credit card kita guna untuk shopping, travel dan everyday expenses. Personal loan ni tuan-tuan, kita boleh guna untuk apa-apa pun. Alright, terpulang pada kebijaksanaan kita. So personal loan ni dia agak susah sikit berbanding credit card tahap nak approve dia. Manakala Buy Now Pay Later ni dia mudah untuk approve. Kebanyakan platform dia mudah untuk approve kita punya pembelian. So ada soalan. Sekarang kita nak buka pada sesi soalan. Okey, sebab kita punya masa pun dah tak lama, lebih kurang dalam 10 minit. Saya nak buka pada soalan. Kalau tuan-tuan nak tanya saya, tapi saya minta tuan jangan tanya payah-payah sangat. Okey, alright. Tak ada gurau je tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah apa pun. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya simpan soalan tu, saya akan refer kepada yang lebih pakar dan saya akan maklumkan balik. Sebab kita hari ni dia bukan sesi mengajar. Hari ni adalah sesi exchange idea, information. Sebab tadi ada benda juga yang saya pun tak tahu. Mana mungkin kita pandai semua perkara. Okay. Alright tuan-tuan, ada soalan nak tanya? Ataupun saya refer balik. Okay. Ya, betul Puan Chicken. Kena bayar tepat pada waktu, tujuan kecemasan saja, dan anda kata skor kredit kita tak baik. Okay. So kita tengok soalan. Maybe Cik Zaki kalau ada nampak soalan ke saya terlepas pandang, Cik Zaki tolong highlight ke saya. Boleh. Nanti kita akan masukkan dalam WhatsApp group kita apa ni, Cik Amin. Boleh tuan. Okay. Ada charge lewat Pay Later. Ya, Tuan Madi kita ada charge. Sebab tu Tuan antara orang-orang yang terpilih, Allah pilih untuk join webinar Sema-Sema ASNB ni. Tuan dapat ilmu, dan bila Tuan ada ilmu, Tuan wajib kena share pada kawan-kawan Tuan juga, supaya dia orang pun tahu benda ni dan dia orang pun tak terperangkap. Okey. Kau nampak macam ada ni. Credit card kalau bayar lambat. Credit card kalau bayar lambat, kalau Islamik dia ada takwid. Takwid tu adalah kita panggil dia charge lewat bayar yang dikenakan based on actual cost sahaja. Dia tak compounding, dia tak berganda macam credit card konvensional. Okey.
Saya pun ada guna Shopee Later, kena stop lah lepas ni. Yes puan. Sekurang-kurangnya hari ni bila kita berkongsi, saya pun dapat pahala. Okey, pihak ASNB pun dapat pahala. Di mana kita stop benda-benda yang konvensional ni. Encik, yang ni artikel macam mana? Ni macam mana? Sekejap lagi saya kena tengok. Sebab bila bersiaran ni, kalau saya baca, saya tekan ni, takut lagi tertutup semua kita kan. Alright. Tapi bagus, nanti pihak SNB akan masukkan dalam WhatsApp dan saya akan refer benda tu. Dan insyaAllah saya akan feedback balik. Okey. Macam yang sumber tadi, yang saya bagi tahu SP Shopee Pay Later tu ada Puan Siti Rawaidah, ada share link kat situ kan. Yang ni memang kenyataan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan. Dia lebih arif, lebih pakar dalam menentukan hukum. Sebab dalam Islam, bila kita nak menentukan hukum, dia ada 4 sumber. Sumber yang pertama adalah kita kena refer Al-Quran dulu. Okay, kalau tak ada isu tu dalam Al-Quran, kita kena refer yang kedua. Okay, yang kedua adalah hadis. Okay, kalau hadis tak ada, kita kena refer yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Ijma' ulama'. Ijma' ulama' ni adalah majoriti kesepakatan ulama'. Okay. So macam mufti wilayah persekutuan, dia salah seorang, kita panggil orang yang arif, ulama' yang dia bersama-sama dengan mufti-mufti negeri lain dalam muzakarah majlis fatwa kebangsaan. So kita boleh rely on dia. Yang ketiga tak ada, barulah kita pergi yang keempat, qiyas. So itulah turutan, kita panggil fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan dalam kita nak menentukan hukum, satu hukum. Sebab zaman Rasulullah dulu tak ada. Lazada pun dah ada Pay Later. Okay, thank you puan bagi info. Lazada dah ada Pay Later. InsyaAllah nanti saya boleh update slide saya ni. Okay. Dan maybe kita boleh sebar-sebarkan. EPP credit card tu buy now pay later tak? EPP credit card. Oh tak, itu installment plan daripada credit card. Dia bukan buy now pay later. Okay. Oh no, tak tahu pula, haram. Saya dah terbeli something hari tu pakai SP Later and banyak bulan lagi nak bayar. Tapi macam tak ada option pula untuk bayar full payment right way. Tak apa ke? Dia kalau kita tak tahu, okay, disebabkan kita jahil, dimaafkan. Tapi lepas ni, bila tuan dah tahu, okay, tuan jangan ulangi kesilapan tu. Ada satu lagi, shop bag. Terima kasih atas info, baru saya tahu hari ni. Sama-sama tuan. Okay, alright. So, ada lagi soalan? Okay, kita menggalakkan peserta untuk menghantar dalam chat. Nanti kita akan pergi semasa sesi Q&A nanti, Cik Amin. Boleh? Boleh tuan. Okay. So saya pass balik stage ni kepada moderator kita yang bertenaga, Cik Zaki. Dipersilakan. Terima kasih Cik Amin. Alright, kita balik, kita bersama dengan Cik Nur Amin. Cik Nur Amin masih ada lagi? Ada tuan. Yes. Tadi saya dah tengok soalan link yang dikongsikan oleh Puan Muzailina tadi. Muzailina, yes. Kalau boleh siapa-siapa copy paste balik, mungkin ada yang peserta yang lambat masuk tadi, dia boleh nampak. Okey, kalau kita tengok yang tu adalah bertarikh daripada sumber kini. Okey, tajuk dia Shopee SP Later kini patuh syariah. Dia bulan Julai, 6 Julai 2022. Okey, lagi latest berbanding yang mufti wilayah persekutuan punya kenyataan yang mengharamkan SP Later tadilah. So saya nampak ada benda positif yang SP Later ni buat, Shopee buat. Pertama sekali dia lantik Amani Advisor sebagai panel syariah. Kita pun tahu Amani Advisor ni diterajui oleh Datuk Daud Bakar. Okey. Orang negeri saya kan. Okey, orang Kedah kan. So tu baguslah. Tu kita pujilah. Okey. Yang sebelum ni, yang kedua point, ada 3 point yang saya nampak. Daripada 3 tu, 2 tu saya nampak dah bagus. Cuma yang ketiga tu saya nak kena check. Saya cakap tadi saya bukan ustaz. Poin pertama, bila platform buy now pay later ni daripada lantik panel syariah, macam dalam kes ni Amani Advisor yang diterajui oleh Datuk Daud Bakar, memang kita tahu dia punya reliable panel syariah. Okay. Yang kedua adalah yang jadi isu mufti wilayah persekutuan sebelum ni, SP Later ni dia ada charge lewat, dipanggil macam riba jahiliah lah, 1.5% daripada outstanding isu ni. Tapi bila saya baca balik statement ni,
SPay later ni sekarang ni ikut jadual baru dia dah tak kenakan charge bayaran lewat ni. Betul ya Puan Muzalina? Okey. Kalau Puan go through ni dia dah tak kenakan. So bila dia tak kenakan charge lewat bayar ni, dia tak jatuhlah riba jahiliah. Cuma yang ketiga ni yang saya kena tanya orang yang lebih pakar. Saya tak tahu macam mana Amani Advisor dia gunakan mekanisme apa. Yang ketiga ni dia daripada fee pemprosesan. Kalau kita tengok tadi senarai tadi, kebanyakan platform buy now pay later ni dia tak charge apa fee untuk proses. Sebab kalau dia charge dia boleh jadi riba al-khad. Dia ambil manfaat lebih daripada pinjaman pokok. Sekarang ni depa naikkan, Shopee naikkan daripada 1.25% jadi 1.5% dia punya charge pemprosesan. So daripada 3 poin yang saya sebut tadi, 2 ni memang bagus lah. Okay. Cantik Syariah Advisor. Yang kedua daripada tak kenakan charge lewat bayar tadi. Right? Which is tak ada unsur riba jahiliah. Tapi yang ketiga ni dia naikkan charge pemprosesan. So saya reserve nak menjatuhkan hukum ke apa ke. Sebab saya bukan ustaz. So saya check dengan kawan saya Head of Islamic dekat salah satu bank dekat Malaysia ni. InsyaAllah. Dia lebih pakar lah. Dan boleh kita tahu macam mana mekanisme yang Amani Advisor dia gunakan. So harap menjawab persoalan daripada Puan Muzalina tadi. Muzalina dan juga daripada Cik Madi juga berkaitan dengan Shopee Pay Later hukum dan haram. Dia tak faham tu. Jadi nampaknya sedikit dah pencerahan oleh Cik Nur Amin. Dan dikalahkan Cik Madi dan Puan Muzalina telah pun sedikit faham mengenai dengan berkaitan dengan Shopee Pay Later. Kenapa hukum dia haram ya. Alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Kalau ada, alright. Ni Amani Advisor lantik jadi panel syariah, jadual pembayaran untuk 5%. Ini tulis oleh Puan Fauzah sendiri. Amin akan dari. Alright. Nampaknya masih dalam WhatsApp kita, grup WhatsApp kita yang dikongsikan oleh Siti Rawaidah. Ada satu Irsyad Al-Fatwa siri ke-638. Itu saya pun dia bagikan link juga itu. Itu tadi pengungsian yang telah disebut oleh Cik Nur Amin lah kan. Ya, saya gunakan reference tu tuan. Yang saya kata SP later tadi haram because of saya ambil daripada petikan kenyataan daripada Tuan Mufti Wilayah Persekutuan. Tapi yang Puan Muzalina tu bagi link adalah link yang terbaru yang saya baru jumpa. Cuma daripada 3 poin saya highlight tadi, poin yang ketiga tu yang kita kena bincangkan. Macam mana Shopee dia boleh naikkan charge pemprosesan. Charge pemprosesan. Sepatutnya tak boleh lah. Betul. Okey, terima kasih Cik Amin. Nampaknya masih belum ada lagi soalan. Kaji dari sekarang, terima kasih kepada Cik Amin. Walau bagaimanapun kita ada sesi sikit lagi dengan Cik Amin. Saya akan teruskan Cik Amin. Nampaknya kita sampai penghujung untuk sesi pada pagi ini. Perkongsian yang cukup menarik. BNPL, kena ingat 3 perkara: bayar tepat waktu, pembelian kecemasan, terus skor kredit tak baik. Untuk kata-kata terakhirlah Cik Amin, apa perangsang kata-kata nasihat yang diberikan untuk berikan kepada kita? Silakan Cik Amin. Alright, so untuk dia punya closing, saya nak close dengan benda macam ni tau. Buy now pay later ni dia ibarat pisau. Dia ibarat pisau. Kalau kita gunakan secara baik, positive way, dia ibarat pisau tu kita guna untuk potong daging, untuk kita masak, potong sayur. Tetapi buy now pay later ni juga dia ibarat pisau yang mana dia boleh digunakan secara negatif untuk membunuh kita, membunuh orang. So buy now pay later ni dia baik ataupun buruk bergantung kepada orang yang pegang pisau tu. So dia jadi buruk, kenapa? Sebab kita kena ingat Albert Einstein dia kata apa? Compounding factor is the 8th wonder of the world. Who that understand it, earn it, who doesn't face it. So bila mana kita gunakan buy now pay later ni secara wrong way, cara tak baik, kalau kita nampak tadi ada platform yang kenakan interest bila charge lewat bayar, dia akan compound. Siapa yang tak faham, Albert Einstein kata, siapa yang faham berkaitan kuasa compounding ni, dia macam kita letak duit dalam ASB lah, dia akan berganda. Tapi siapa yang tak faham, dia terpaksa tanggung bayar interest tu pun berganda. Who do not understand it, face it.
Itu keburukan yang pertama. Keburukan yang kedua adalah dari segi hukum. So, sebab tu hati-hati. Benda tu kadang-kadang dekat dunia ni kita seronok tapi kita nak kena menjawab dekat akhirat nanti. So last but not least pada saya, nak guna cara baik ataupun cara buruk bergantung kepada kebijaksanaan kita. Tambah ilmu keuangan, insya-Allah kita dapat gunakan secara positive way. So pass balik kepada Tuan Zaki. Thank you so much pihak SNB dan thank you so much kepada 244 peserta yang bersama kita pada pagi ni. Dipersilakan Tuan. Terima kasih Cik Manur Amin di atas pengurusan pada pagi ini. Cukup menarik tuan dan puan. Dan tu dia. InsyaAllah Cik Amin kalau ada masa kita akan panggil kembali, kita akan bertemu kembali dalam program Sembang-Sembang SMB. Dan untuk harinya, untuk makluman semua peserta, seperti biasa setiap hari Jumaat jam 10 pagi macam hari ini, kita akan mengadakan program Sembang SMB yang terbuka kepada umum, kepada anda dengan topik-topik yang berlainan. Nampaknya kongsi pada hari ini, buy now pay later. Pemudah ataupun penjerat hutang tidak lain. Dan sekiranya tuan-puan merasakan program kami ini cukup menarik untuk menganjurkan membina secara online khusus kepada kaki tangan atau rakan-rakan di luar sana, silalah hubungi kami atau email kepada kami financialeducation@pnb.com.my atau hubungi kami di talian 05055813 atau 050547. Terima kasih sekali lagi Cik Manur Amin pada hari Jumaat ini tempat bertemu. Dan hari kata bagi pihak SMB mohon maaf di atas kurang yang berlaku sepanjang program dijalankan, dan insyaAllah kita akan jumpa di lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.